Dalam nuskhah yang dipakai oleh Hafiz Ibn Hajar tak ada tajuk ni. Yang ni hadis ni dia termasuk di bawah tajuk yang pertama juga. Sebab Bukhari ni dia banyak nuskhah juga. Dalam nuskhah yang dipakai oleh Hafiz Ibn Hajar untuk syarah Fathul Bari tu, tak ada ni. Bab ni tak ada ni. Yang kedua ni, tajuk ni tak ada. Kalau adanya hadis ni lah. Hadis ni duduk di bawah tajuk yang ni, sekali dengan hadis Aisyah tadi. Dia duduk situ. Kalau kita kata hak ni tak ada tajuk, yang ni masuk di bawah hadis ni, dia nak ceritanya keadaan orang yang berjunub duduk di rumah ni, bila dia telah berwuduk, sama ada dia tidur ke tidak tidur ke, lagu mana. Dia nak ceritanya molek lah kalau ambil air semaya tu. Molek kalau ambil air semaya. Nak tidur ke tidak nak tidur ke, molek kalau ambil air semaya. Bila duduk rumah macam-macam boleh berlaku kan. Tidur pun boleh jadi, tidak tidur pun boleh jadi. Dalam kedua-dua keadaan tu elok kalau dia ambil air semaya. Tapi kalau kita kata ada tajuk ni, maka sesuai juga. Yang ni hak ni nak menceritakan lebih khusus. Tadi berada di rumah secara umum, hak ni secara khusus. Sebab ada hadis suku pula berkenaan dengan tidur ni lebih berat. Sebab kita bagi tadi mula-mula tadi kan, kita bagi ada beberapa keadaan orang berjunub ni. Dia pergi mari untuk persediaan mandi junub. Orang tu semua kata tak apa. Dia untuk makan minum tu ada khilaf lagi di antara puak-puak Zahiri pun. Ibnu Hazm kata mustahab saja kalau ambil air semaya. Tak ambil air semaya pun tak apa kalau untuk makan minum. Tetapi kalau untuk tidur, hak ni lebih berat. Ibnu Hazm pun hak tadi dia kata tidak wajib, hak ni dia kata wajib bila nak tidur. Dengan sebab itu Imam Bukhari fikir sesuai kalau buat tajuk suku. Sebab apa? Kedudukan tidur ni berbeza daripada keadaan-keadaan yang lain. Sebab tidur adalah separuh mati. Nak tidur separuh mati. Dan banyak zikir-zikir pada ketika kita nak tidur tu, Nabi SAW ajar semua mengingatkan kita kepada mati. Dan pada hakikatnya sebahagian satu bentuk nyawa, orang panggil ruh yaqazah, sudah tidak ada pada kita bila kita tidur. Yang ni separuh mati dah. Cuma ruh hayat ada, tapi ruh yaqazah tak ada. Itu dalam Quran pun sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Itu dalam Quran pun ada sebut tentang Allah ambil nyawa tadi pada orang tidur. Hak mana kalau dia nak ambil nyawa pada ketika mati tu, pakai terus tak mari dah ruh yaqazah dia, dan ruh hayat dia tu diambil pada masa tu. Tapi ada juga keadaannya Allah SWT buat mari semula ruh yaqazah tu kepada kita. Hak itulah orang panggil sedar semula tu. Itulah dalam ayat tu lah dia guna ya tawaffa, Allah mengambil dengan sempurna al-anfus, nyawa. Itu pun satu bentuk nyawa juga tu. Yang ni nyawa kita ni, ruh kita ni ada berbagai-bagai juga bentuknya. Pada ketika mati ambil kedua-dua tu, pada ketika tidur ambil tapi kalau nak pergi bangun semula, dia mari wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau dia nak ada hayat dia lagi, Allah SWT akan lepas mari ke dia pula sampai kepada satu tempoh yang ditentukan. Gitulah. Ini menunjukkan pada ketika tidur tu dekat benar dengan mati. Banyak keserupaan dan kesamaannya dengan mati. Dengan sebab itu munasabah kalau buat suku. Kalau buat suku. Yang ni Imam Bukhari nak sebut, nak menarik perhatian kita kepada lebih molek kalau kita ambil air semaya kalau kita nak tidur, walaupun tak mandi junub lagi. Walaupun dia tidak kata wajib supaya mazhab Zahiri itu, tapi dia kata hak ni lebih lagi, lebih ditekankan lagi, lebih disuruh ambil wuduk tu daripada keadaan-keadaan lain. Itulah hak moleknya. Sebab apa? Sebab bila tidur banyak perkara lah hak serupanya. Tak tahu keadaan hak sekeliling kita, gapo berlaku tak tahu. Semua mati. Lepas tu kita mengalami
dalam tidur tu mimpi kan, ada mimpi yang indah, ada mimpi yang buruk. Tetapi sungguh-sungguhlah kita berasa macam ya dah. Kira-kiranya kalau kita tak bangun tu, tak ada. Kayak bila bangun tu, mana mimpi molek tu, mana mimpi sedap tu, Allah rugi. Kalunya terus pun kita kata. Lagi. Mana mimpi buruk tu sedap, mimpi mujur lah, kata dia. Mujur lah, tidak teruk. Kalau teruk lah. Rasa tu lagu tu. Itu semua nak mengingatkan kita kepada mati. Yang dekat benar dah kita ni dengan mati. Pada ketika mati gitulah. Orang lain tak dapat kita diseksa, kalau kita diazab, kita dapat nikmat. Orang lain tak nampak. Sebab orang tidur tu dia nampak ke? Kita duduk tengah seronok, kita duduk tengah seksa, nampak? Itu dia nak ingat kepada mati. Dalam keadaan ni, apa lagi ada hadis sebut malaikat tak mari. Walaupun sebahagian malaikat, bukan semua malaikat, sebahagian malaikat tak silah kalau lagu tu. Untuk mengatasi masalah ni, biar malaikat tu tidak terhalang mari, moleknya gapo dia, cara dia, jalan dia, iaitu ambil air semaya. Tidak mesti mandi. Mandi tu berat sangat, kita kata ambil air semaya. Ini adalah termasuk dalam sunnah Nabi. Inilah cara panduan dia. Hak molek, dia cerita kepada kita benda yang kita tak tahu tu, tak nampak, tak boleh dapat benda-benda lagu tu. Dengan air semaya ni rupanya jadi tidak terhalang malaikat untuk mari. Pada ketika ni lebih ditekankan kita untuk berada dalam keadaan suci, walaupun separuhnya sudah memadai, tidak semesti mandi. Semua ni panduan untuk kita, kemudahan untuk kita berlaku. Dan dalam hadis ada panduan begini. Babul junub yatawaddau thumma yanamu. Dia mari lagi. Orang berjunub, setengah ulama orang kata tadi tak ada tajuk ni sebab apa? Dia kata hadis ni nampak lebih kurang dengan hak ni. Lebih kurang dengan hak ni. Lebih kurang dengan hak ni. Tetapi sebenarnya hak tu umum, tidur orang yang berjunub. Hak ni tidur orang yang berjunub, dia ambil air semaya, lepas pada tu tidur. Hak ni lah yang semolek-moleknya. Hak ni lah yang semolek-moleknya. Sebab tadi tidur orang berjunub, boleh jadi tidak ambil air semaya. Hak ni bila ambil air semaya, dia ada beza. Ada beza dari segi mimpi, dari segi gangguan, dari segi gapo pun kurang lah apabila kita ada air semaya ni. Tapi apabila kita dalam keadaan kotor tidur, syaitan kau gapo kau boleh banyak gangguan-gangguan tu, mimpi-mimpi yang tidak baik. Tapi untuk kita dapat mimpi yang boleh dipegang, boleh dipercayai juga, dia kena ada juga sebahagian daripada suci itu, iaitu dengan kita berwudu. Hak itulah hak semolek-moleknya. Imam Bukhari tekan pula, walaupun dia tidak kata wajib, tetapi berwudu apabila berjunub sebelum tidur. Lepas tu baru tidur. Berkait dengan tidur juga ni. Hak tu lebih molek. Walaupun waktu tadi tidur orang berjunub, dia tidak sebut apa ni, ambil air semaya, ambil gapo, menunjukkan boleh juga, tetapi hak tu tidak molek. Hak moleknya lagu ni. Hak moleknya lagu ni. Yang ni orang yang tidur tu berbeza sebenarnya keadaan dia. Kalau dia ada air semaya dengan tak ada air semaya, tidur tu serupa, sama jenis je. Tapi dari segi hak sebalik dia tu, dari segi ajaran agamanya tak serupa. Kalau kita mengambil kira makhluk-makhluk lain selain daripada tidur kita tu, serupa je, jenis sepatutnya. Lebih sedap lagi kalau tak bangun ambil air semaya. Tapi kalau mengambil kira mimpi kita yang boleh harap malaikat gapo semua tu, kalau ambil kira hak tu, maka berwudu adalah lebih baik kepada orang yang berjunub. Ini ada nota sini 218. Di sini Imam Bukhari mahu menarik perhatian pembaca kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama tentang hukum berwudu sebelum tidur bagi orang berjunub. Seperti tadi lah, lebih kurang tadi. Lepas tu bawah sikit, dalam masalah ini Imam Bukhari sependapat dengan jumhur ulama. Segolongan ulama lain pula berpendapat apa yang dimaksudkan dengan berwudu bagi orang yang berjunub sebelum tidur itu ialah membersihkan diri daripada kesan-kesan persetubuhan semata-mata,
Bukannya wuduk seperti wuduk untuk sembahyang.